Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua anak murid? Okey, saya Cikgu Aisyah yang akan mengajar kamu semua untuk subjek sejarah tingkatan 1. Okey, so untuk hari ini kita akan masuk bab 1 iaitu mengenali sejarah. Okey, dah ready belum semua? Okey, so untuk bab 1 ini cikgu akan bahagikan kepada 2 bahagian. Bahagian 1 dan juga bahagian 2. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian 1. Okey, untuk bab 1 ni kamu akan mengetahui beberapa perkara untuk mengenali sejarah. Okey. 1.1 pengertian sejarah, yang kedua pengertian sejarah mengikut sejarawan, yang ketiga masa silam dan juga ruang dalam sejarah, yang keempat sumber sejarah, yang kelima penyelidikan dalam sejarah, yang keenam tafsiran dalam sejarah, dan yang ketujuh kepentingan mempelajari sejarah. Okey, untuk bahagian 1 ni kita akan tengok 3 subtopik sahaja. Okey. Okey, dah sedia? Okey, jom kita mulakan. Okey, 1.1 pengertian sejarah. Okey, pada akhir pembelajaran ini, cikgu mengharapkan semua murid akan dapat menjelaskan pengertian sejarah berdasarkan istilah dan juga kamus. Okey, mari kita tengok lagi. Okey, pengenalan kepada sejarah. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa lampau. Penulisan sejarah berdasarkan kepada kajian dan juga penyelidikan terhadap sumber sejarah. Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara. Begitu juga dengan kehidupan kita kan. Kita pun ada sejarah. Pernah ada sejarah. Okey, kita teruskan lagi. Apakah sejarah? Kita akan tengok apa maksud sejarah ni dari segi bahasa Melayu, dari Kamus Dewan dan juga dari bahasa Inggeris. Okey, dari bahasa Melayu. Istilah sejarah berasal daripada bahasa Arab. Boleh ke cikgu? Sejaratun. Syajaratun. Syajaratun. Yang bererti pokok. Sejarah dikaitkan dengan salasilah, riwayat dan juga keturunan. Kenapa pokok? Ibaratnya satu salasilah. Bermula dari, kalau dalam kehidupan kita contohnya atuk, nenek, lepas tu ada mak, ayah, lepas tu awak dan juga adik-beradik awak, dan seterusnya. Okey, Kamus Dewan pula mengatakan maksud sejarah ni adalah asal-usul, keturunan dan juga salasilah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau, kajian, pengetahuan peristiwa lalu. Dari segi bahasa Inggeris, sejarah ialah history, cerita tentang seseorang, berasal daripada perkataan Yunani iaitu historia. Okey, cikgu nak awak highlightkan 4 benda di sini. Yang pertama, sejaratun, pokok dari segi bahasa Arab. Yang kedua, dari segi bahasa Melayu, salasilah, riwayat dan juga keturunan. Sama macam Kamus Dewan tadi. Yang ketiga, bahasa Inggeris, history, dan yang keempat, bahasa Yunani, historia. Boleh semua? Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Jadi, apakah maksud sejarah secara umum? Kalau orang tanya, sejarah ni apa sebenarnya maksud dia? Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Cuba awak faham sekejap perkataan ni. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Lampau ni maksudnya masa lalu. Itu dinamakan sejarah. Kalau peristiwa yang akan berlaku, bukan sejarah. Betul? Kita sendiri pun dalam kehidupan kita ni ada sejarah. Sejarah kita pernah jadi baby. Sejarah kita pernah belajar di sekolah rendah. Betul? Okey, boleh faham ya? Okey, cikgu teruskan lagi.
Untuk 1.2, pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Okey, sejarawan ni adalah tokoh-tokoh sejarah. Okey, pada akhir pembelajaran, cikgu mengharapkan murid akan dapat menjelaskan pengertian sejarah berdasarkan pandangan-pandangan tokoh-tokoh sejarawan. Ni siapa ni? Ini ialah Herodotus. Okey, Herodotus ialah sejarawan yang terkenal lah. Okey. Bagi Herodotus, sejarah ini ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey. Ini siapa? Ini ialah Iheshkar. Bagi Iheshkar, suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Sejarah ni akan sentiasa ada sebab kita akan melalui proses kehidupan sehari-sehari, betul? Yang semalam pun dah dikira sejarah. Okey, seterusnya. Ini siapa? Ini ialah Ibnu Khaldun. Ini antara sejarawan yang memperkenalkan maksud sejarah tadi dari segi bahasa Yunani, historia. Historia ya, bukan histeria. Okey, bagi pandangan Ibnu Khaldun, penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, seterusnya. Ini siapa? Okey, ini ialah Khoo Kay Kim. Khoo Kay Kim antara sejarawan yang tempatan yang tersohor yang mengkaji sejarah Malaysia. Okey, kata beliau, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah ataupun sudah berlaku. Sejarah mendorong kita memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Okey, sejarah ni ialah ibu kepada semua bidang. Betul lah kata Khoo Kay Kim. Okey, apa yang sejarah kesilapan yang pernah kita buat dulu jangan diulang. Macam lagu Tomok New Boys, sejarah mungkin berulang, biarlah berulang benda yang baik-baik sahaja. Okey, dan yang terakhir, ini ialah Muhammad Yusof Ibrahim. Muhammad Yusof Ibrahim mengatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Okey, sejarah merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Betul lah. Macam kita kata tadi. Cikgu nak awak ingat apa maksud sejarah secara umum yang cikgu bagi tahu tadi. Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Paku dalam minda awak. Tutup mata, cuba sebut. Maksud sejarah secara umum ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Okey, setakat ni boleh? Ya. Okey, kita teruskan topik yang terakhir, iaitu masa silam dan juga konsep ruang. Okey. Ruang dalam sejarah seni luas. Okey, mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu. Okey, seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Okey. Konsep ruang memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum membuat penulisan sejarah. Okey, masa silam pula merupakan rentetan peristiwa yang berlaku yang dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Pernah dengar? Kronologi ni adalah urutan masa. Boleh? Okey, ruang masa ini dapat dibahagikan kepada yang pertama 10 tahun iaitu 1 dekad, 100 tahun iaitu 1 abad, dan yang ketiga 1000 tahun iaitu 1 alaf. Okey, cikgu nak share sedikit
tips untuk awak mengingati satu dekad ni berapa, satu abad ni berapa, satu alaf ni berapa. Okey, kalau awak perhatikan kat sini, satu dekad ada satu sahaja A. Satu A maksudnya satu sahaja kosong. So, jadi 10 tahun. Kalau abad ada 2 A kan? So, dia akan jadi 2 kosong. 100 tahun. Dan automatik alaf ini akan jadi 1000 tahun. Boleh? Jelas Okey. Zaman sebelum Masihi. SM, zaman Masihi. Okey, zaman Masihi ini bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Bila orang tanya, apa maksud zaman sebelum Masihi? Zaman sebelum Masihi maksudnya zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Maksudnya kita bermula dari sini. Okey, zaman Masihi bermula. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita akan sambung lagi untuk part yang kedua. Okey, jika ada apa-apa persoalan, boleh mesej cikgu, tanya sahaja apa yang tak faham, okey? Tak jelas dan sebagainya. Okey, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.